Muslimin, muslimat yang Ustazah kasihi sekalian, Ustazah ada edarkan, betul kan? Dapat tak edaran tu? Siapa yang tak dapat, cuba angkat tangan. Ramai yang tak dapat ya. InsyaAllah nanti boleh kot Cik Nazirul photostate ya, bagi pada jemaah. Sebenarnya banyak juga Ustazah dah photostate, tapi dah tinggal sikit ya. Tak sempat juga tadi nak photostate banyak. Okey, yang Ustazah beri tu macam hadiah lah ya tuan-puan, untuk para muslimah lah. Ini memang amalan-amalan yang Ustazah terasa sangat kesan di dalam hidup. Terasa sangat. Ya, ini adalah zikir-zikir nak bagi hati kita lembut. Sebab bila hati kita keras, hati kita lalai, sebab tu kita payah nak solat pada awal waktu. Sebab tu kita payah nak menikmati solat hingga menjadi solat yang khusyuk. Kenapa? Sebab hati kita keras. Sebab hati kita lalai. Sebab syaitan suka sangat nak ganggu kita tuan-puan, supaya kita tak menikmati solat yang khusyuk. Syaitan cukup dengki dan dendam kalau kita dapat solat yang khusyuk. Sebab tu heran ya, dalam solat, seawal kita solat, otak kita boleh pergi sangat jauh. Tadi rasa dah elok-elok dah nak solat ni, tapi ya Allah, ya boleh juga pindah daripada mengingati Allah kepada ingat macam-macam benda lain. Kenduri rumah Kak Leha bila minggu ni ke minggu lepas ke, tak apalah, lepas ni kita telefon timah lah, tanya bila kenduri rumah Kak Leha. Semua tu berlaku dalam solat. Sambil-sambil mulut sebut apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Tapi kepala dah pergi jauh, hati dah pergi jauh. Ya, tak dapat betul-betul solat yang khusyuk tu tuan-puan sekalian. Sebab apa? Sebab diganggu oleh syaitan. Doa yang Ustazah berikan kepada tuan-puan yang depan sekali, itu adalah doa nak minta supaya jauh daripada segala bentuk kejahatan dan gangguan, supaya hati kita boleh khusyuk. Ya, tidak menjadi hati-hati yang lalai. Kesan dia dalam solat dapat solat yang khusyuk, di luar solat kita menjadi hamba Allah yang taat. Doa yang pertama itu adalah titipan Nabi SAW kepada Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ustazah akan bacakan, dan insya-Allah ya, muslimat yang ada kertas ni boleh baca, ya, boleh ikut bacaan Ustazah ni. Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ardi rabba kulli syai'in wa malikah ashhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitan wa syirki wa an aqtarifa ala nafsi su'a aw ajurrahu ila muslim. Maksud dia, cuba tuan-puan baca maksud dia, Ustaz nak dengar. Yang menciptakan segala di langit dan di bumi, Tuhan segala sesuatu dan pemilik segalanya. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Engkau. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan atau keburukan diriku dan kejahatan syaitan dan sekutunya, dan berlindung agar aku tidak melakukan kejahatan kepada diriku dan kepada orang lain. Amalkan tuan-puan sekalian. Nabi suruh Sayyidina Abu Bakar baca pagi, petang dan ketika mana berada di pembaringan untuk tidur. Baca. Kadang-kadang tuan-puan kita buat jahat ke orang lain. Kadang-kadang kita zalim pada orang lain. Kadang-kadang kita aniaya orang lain. Ustazah ambil contoh tuan-puan. Ini pengalaman kita semua ya, dalam membesarkan anak-anak. Kadang-kadang kita tak kawal kemarahan kita dengan baik. Setuju ke tak setuju? Bila kita tak kawal kemarahan kita dengan baik,
anak, suami dan orang terdekat, kadang-kadang kita zalimi. Kadang-kadang kita aniaya. Ustazah bagi contoh tuan-puan, ya. Ada satu hari tu anak ustazah tu nak balik asrama. Dia dah cuti panjang. Jadi sebagai seorang ibu tuan-puan, kita seronok tak anak kita balik rumah? Seronok sangat. Suka. Jadi ustazah seronoklah anak tu duduk kat rumah, tiba-tiba nak kena balik asrama, balik sekolah, balik kolej. Ustazah ada program pagi dan program petang. Sebenarnya sangat susah nak balik tengah hari tu kan, sebab nanti jalan jam. Tapi sebab fikir anak nak balik ke kolej, ustazah balik juga. Balik, suami bagi duit, suami kata tolong bagikan pada anak. Ustazah nak bagi anak duit macam tu, rasa macam tak kenalah, tak. Kita ni bukan bank main bagi-bagi duit je. Ustazah letakkan duit tu dalam apa? Dalam bekas yang lebih eloklah, ada beg kecil, masukkan. Sebab apa? Sebab ustazah nak bagi tu dengan nasihat, jaga duit ni dengan penuh amanah, jangan boros, tapi jangan kedekut, ambil yang tengah-tengah yang Allah suruh kan, sederhana. Nak cakap macam tu. Tapi bila ustazah bercakap dengan dia, dia masuk dalam bilik ustazah nak ambil sejadah, dia tanya kat dia senyap. Dia tak nak cakap. Jadi kita tanya lagi, senyap tak cakap. Agak-agak kalau kena kat puan-puan geram tak? Kita bercakap dia senyap, kita bercakap dia senyap. Ni anak-anak macam-macam PL. Tapi dengar sampai habis cerita ustazah ni, jangan balik sekarang, ya. Nanti teraniaya anak ustazah tu. Jadi ustazah pun, kita dah sibuk, penat lagi, cepat naik darah juga tuan-puan, naik angin. Ya, ustazah sampai cakap, kenapa ni, apa yang tak kena, kenapa tak bercakap, Umi ada buat salah ke? Senyap, tak cakap apa ke sudah. Lalah dia keluar daripada bilik tu. Ustazah pun apa lagi tuan-puan, naik angin lah kita. Ustazah bagi balik duit tu pada ustaz, pada suami. Ustazah kata tak nak lah bagi kat anak ni, abang bagilah kat dia. Kenapa pula ustaz kata? Ya, apa pula kata ustaz kan? Ustaz kata tak apalah, biasalah dengan anak-anak ni. Ustazah merajuk tuan-puan. Mak-mak makin tua memang suka merajuk. Ya, sikit-sikit merajuk. Ustazah pun sama, jadi merajuk, geram sungguh. Sebab kita balik semula tengah hari tu, menempuh jam tu, ya, semata-mata nak raih, dia nak balik, Ustazah merajuk. Lepas tu saya nak keluar kan petang, ustaz kata jangan keluar begitu saja, pergi salam dengan anak. Tapi ustazah dah merajuk tuan-puan. Dalam hati ustazah, kalau dia ada dalam perjalanan nak pergi pintu ni kan ustazah salam. Kalau dia tak ada, ustazah tak cari. Sebab bagi ustazah, dia patut cari mak dia kan. Itu orang merajuk orang macam tu. Tapi tuan-puan dia tunggu. Anak tu tunggu, ustazah pun salam. Tapi salam hari tu tak sama macam hari biasa. Biasa kalau masa-masa elok, tuan-puan salam dengan anak, peluk sampai tak nak lepas. Tak tahu anak lepas dulu ke mak lepas dulu. Bergoyang-goyang macam tu, bersalam, berpeluk. Tapi hari ni macam touch and go je. Hujung sikit je. Tak ada cakap apa-apa. Senyap. Tak ada kata apa-apa. Sebenarnya untuk hati ustazah pun tak gembira buat macam tu. Ya, tak gembira. Tapi tengok, kita tak kawal emosi kita dengan baik. Ustazah pun pergi sambil mesej pada suami, minta ustaz tolong nasihatkan anak, jangan buat mak macam tu. Balik daripada program, ustaz panggil ustazah, ustaz kata main sini, nak goyak sikit. Dia kata, dia orang Kelantan kan? Ya. Mari sini, abang nak goyak sikit lah. Ya. Jadi ustaz pun kata, tadi ustaz kan dah tanya dengan anak tu, kenapa buat Umi macam tu. Anak tu kata, Abi, sebenarnya kakak tak jawab tu, Umi tak nampak. Mata kakak ni berlenang air mata. Sebab kakak lagilah rasa macam keberatan sangat nak tinggalkan Umi, Abi dengan adik-adik, nak pergi jauh menuntut ilmu. Sebab seronok sangat kakak ikut Umi pergi ceramah sana sini. Jadi bila Umi cakap macam ni, seronoklah dia nak balik asrama. Ustazah cakap macam tu. Jadi dia tak tahu nak jawab apa. Dia kata tak terkeluar. Memang tak terkeluar. Dan kakak tak nak Umi nampak kakak menangis. Jadi benda tu terlalu pantas berlaku. Terlampau pantas. Dan kakak tahu Umi sibuk, Umi nak cepat, Umi nak pergi program. Jadi masa tu sangat tak sesuai untuk mengharmonikan balik keadaan tu.
Dan dia kata, Abi tahu kakak lemah lutut dia nak pergi cari ilmu ni. Sebab Umi tinggalkan kakak tanpa sepatah kata. Dia lemah lutut ni Abi. Tolonglah cakap dengan Umi, maafkanlah kakak, restulah kakak nak cari ilmu. Masa tu tuan-puan, apa yang Ustazah fikir? Zalimnya aku ke anak aku. Mudahnya aku kecil hati dengan anak aku. Mana jiwa besar dan kuatnya jiwa aku sebagai seorang ibu. Tuan-puan, ada mak-mak orang lain anak dia penagih dadah tuan-puan. Tapi mak dia siapkan makanan ni Jan, ni mak siap dah ni, makan nasi lauk. Bukan doa anak dia mati. Siapkan makanan lagi. Ustazah, hanya anak tu diam, cepat buat satu rumusan apa dia? Mulalah anak-anak ni mula nak buat perangai ni. Patut ke dia buat kat mak dia macam ni? Tengok-tengok cerita yang sebenarnya tak sama macam yang Ustazah sangkakan. Bagi Ustazah apa tuan-puan? Ya Allah, aku dah melukakan hati anak aku. Sian dia. Yang dewasa adalah kita. Anak kita baru nak belajar tuan-puan. Kalau kita dah biasakan anak dengan kekerasan macam tu, kita hukum dia macam tu, nanti anak kita jadi orang yang keras.